Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan tugasan berkumpulan penulisan ilmiah yang bertajuk gamifikasi dalam pendidikan. Sebagai pendahuluan, pada abad ke-21, perkembangan bina pendidikan semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi masa kini. Perkembangan teknologi mempengaruhi sistem pendidikan dalam proses PDPC. Oleh itu, pelbagai perubahan dan pendekatan baharu telah berlaku dalam sistem pengajaran dan pemudahcaraan ke arah yang lebih efektif. Pengintegrasian teknologi dalam proses PDPC diadaptasi dalam dunia pendidikan masa kini bagi melahirkan pelajar yang berdaya saing di peringkat global. Antara teknologi yang diguna pakai dalam bidang pendidikan masa kini adalah pembelajaran berasaskan gamifikasi. Dalam pembelajaran abad ke-21, pendekatan gamifikasi dilihat antara inisiatif yang mampu memberi kesan positif terhadap penglibatan murid dalam proses PDPC di sekolah. Konsep gamifikasi dalam pendidikan merujuk kepada penggunaan elemen-elemen permainan dalam pengajaran dan pembelajaran. Tujuan dia untuk meningkatkan motivasi, interaksi dan pencapaian pembelajaran pelajar. Seterusnya, sistem ganjaran. Tujuan sistem ganjaran ini untuk memberi insentif kepada pelajar supaya pelajar dapat bersaing atau bertanggungjawab untuk mencapai sasaran dalam pembelajaran itu. Seterusnya, penggunaan peringkat dan pencapaian. Tujuan penggunaan peringkat dan pencapaian ini untuk merangsang pemikiran kritis dan pemecahan masalah pelajar. Hai, saya Beth. Sekarang saya akan membentangkan tentang gamifikasi dalam pendidikan. Okey, dalam sistem pendidikan, gamifikasi merupakan pendekatan yang digunakan oleh guru dalam menjalankan aktiviti yang berfokuskan pada permainan bagi menggalakkan murid untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, gamifikasi juga dikatakan sebagai satu pembelajaran melalui kaedah pemusatan pelajar yang dapat menggalakkan pelajar untuk melibatkan diri secara aktif serta merasai pengalaman secara hands-on. Ini secara tidak langsung dapat meningkatkan daya ingatan dan kefahaman pelajar untuk jangka masa yang panjang. Di samping itu, suasana pembelajaran yang kondusif dan interaktif juga dapat meningkatkan minat dan fokus pelajar terhadap aktiviti pembelajaran. Dapatan kajian menunjukkan bahawa permainan digital dapat meningkatkan fokus pelajar terhadap proses PDPC dan juga berupaya membantu pelajar untuk menguasai konsep sesuatu mata pelajaran yang biasanya berbentuk abstrak kepada pengalaman yang lebih konkret. Tambahan pula, pendekatan gamifikasi dapat mendorong pelajar untuk sentiasa mencari ilmu bagi memenuhi rasa ingin tahu dan kepuasan diri mereka. Dengan bermain, mereka dapat belajar melalui pengalaman dari kesilapan yang dilakukan tanpa merasakan tekanan. Dalam hal ini juga, permainan yang berbentuk interaktif dan tidak membosankan dapat menarik minat murid di samping memudahkan guru untuk membuat pentaksiran dan penilaian. Melalui skor yang dipaparkan, guru dapat menilai kemampuan belajar dengan mudah dan cepat, membuat refleksi dan merancang tindakan susulan berkenaan PDPC yang telah dijalankan. Sebaliknya, murid dapat membuat penilaian kendiri iaitu mengetahui kekuatan dan kelemahan diri dalam pembelajaran mereka. Oleh itu, gamifikasi boleh digunakan sebagai pilihan atau pelengkap kepada kaedah pengajaran untuk mencapai matlamat pengajaran. Untuk mendapat kesan yang optimum, konsep gamifikasi haruslah dirancang dengan sebaik mungkin dan disediakan sebelum PDPC dimulakan. Reka bentuk permainan haruslah bertepatan dengan kesesuaian dan kandungan pembelajaran serta perlu diseimbangkan mengikut tahap kesukaran cabaran dan tahap kemahiran pemain agar mereka tidak merasa bosan terhadap soalan yang senang dan resah terhadap soalan yang terlalu sukar. Oleh itu, terdapat 3 perkara yang penting yang perlu diberi perhatian oleh guru untuk melaksanakan gamifikasi dalam pendidikan,
Iaitu yang pertama, memahami pengguna sasaran iaitu pemain. Yang kedua, mengenal pasti tugasan yang perlu diselesaikan oleh pemain. Dan yang ketiga, menggunakan gabung mekanik dan dinamik permainan yang sesuai dengan pemain sebagai galakan penyertaan serta memotivasikan mereka untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Okey, seterusnya saya akan sambung kepada contoh-contoh gamifikasi dalam pendidikan. Okey, di sini saya memilih 3 gamifikasi dalam pendidikan. Yang pertama, Kahoot. Yang kedua, Quizizz. Yang ketiga, Plickers. Okey, Kahoot merupakan satu aplikasi kuis secara online yang dibina untuk merangsang minat pelajar semasa proses PDP melalui suasana pembelajaran secara interaktif dan menyeronokkan. Okey, yang kedua, Quizizz. Quizizz merupakan satu platform pembelajaran yang berasaskan permainan, iaitu guru boleh membuat penilaian formatif secara atas talian. Ia juga, daripada Quizizz ni juga, ia dapat memudahkan guru menguji kefahaman dan penilaian terhadap pelajar. Okey, yang ketiga. Yang ketiga ialah Plickers. Plickers merupakan satu alat penilaian yang dibuat untuk mencari cara yang cepat dan mudah untuk memeriksa pemahaman pelajar. Maksudnya bila guru buat penilaian, guru akan cepat mendapat keputusan untuk tahap pembelajaran murid-murid tersebut. Okey, yang kedua, guru-guru dapat mengumpul data penilaian formatif dengan cepat dan pelajar tidak perlu lagi menggunakan kertas dan pensel kerana adanya Plickers. Sebab Plickers ni menggunakan peranti internet sebagai medium kegunaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Atiqah binti Bahuddin, nombor metrik L2022-2013454 akan meneruskan pembentangan berkenaan tajuk kepentingan gamifikasi dalam pendidikan. Gamifikasi ini penting dalam mewujudkan pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Pelajar juga dapat meningkatkan kefahaman mereka dalam pelajaran. Contohnya, pelajaran Jawi dan Al-Quran dapat meningkatkan kefahaman dengan menggunakan aplikasi Kahoot kerana terdapat aktiviti pembelajaran dan penilaian. Seterusnya, suasana baik dan interaktif juga berperanan memberi fokus kepada pelajar dalam menerima sesuatu ilmu. Contohnya, aplikasi Kahoot dan Plickers dapat meningkatkan fokus mereka dalam pembelajaran. Kepentingan yang kedua ialah murid dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri dalam PDPC. Daripada penilaian dan pentaksiran ini juga, guru dapat mengenal pasti sama ada objektif yang ditetapkan tercapai ataupun tidak. Guru juga perlu membuat refleksi dan merancang penambahbaikan bagi PDP yang akan datang berdasarkan skor yang diperolehi menerusi aplikasi gamifikasi ini. Pelajar juga disarankan membuat penilaian kendiri untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan mereka dalam pelajaran. Aplikasi gamifikasi ini juga membantu pelajar mengetahui tahap penguasaan mereka dengan lebih cepat. Contohnya, aplikasi Plickers berkesan membantu guru dalam memperolehi skor pencapaian dengan lebih pantas. Seterusnya, kepentingan yang ketiga ialah meningkatkan pencapaian murid. Aplikasi permainan digital ini dapat meningkatkan prestasi mereka serta pencapaian yang baik selepas menjawab soalan. Guru juga perlu menggunakan pendekatan dan strategi yang interaktif bagi membantu meningkatkan pemahaman pelajar dalam bilik darjah. Selain itu, guru juga perlu sentiasa membuat pentaksiran agar dapat mengetahui tahap pencapaian sebenar pelajar mereka. Oleh yang demikian, guru juga perlu mencari cara menerusi apa sahaja kaedah yang sesuai seperti gamifikasi ini untuk meningkatkan pencapaian mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Huda binti Abdul Rashid, nombor metrik L2022-2013455. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan mengenai cabaran pelaksanaan pendekatan gamifikasi.
Terdapat beberapa cabaran yang dihadapi oleh para guru dan para murid dalam melaksanakan pendekatan gamifikasi dalam pembelajaran dan pengajaran. Yang pertama, pengguna berbeza latar belakang. Contohnya, pelajar yang datang dari kawasan pedalaman dan kurang mahir dalam penggunaan teknologi menyebabkan mereka merasa sukar untuk menggunakan gamifikasi dalam pembelajaran. Hal ini akan menyebabkan berlakunya jurang dalam memanfaatkan penggunaannya. Seterusnya, yang kedua, dibina oleh mereka yang tiada pengalaman dalam pendidikan. Terdapat lambakan reka bentuk gamifikasi yang tidak meyakinkan bukan kerana ianya tidak berfungsi, tetapi ianya dibina oleh mereka yang tiada latar belakang dalam bidang pendidikan. Hal ini boleh menyebabkan objektif pembelajaran yang telah dirangka tidak tercapai. Seterusnya, yang ketiga, penggunaan elemen gamifikasi dan masalah teknikal. Contohnya, masalah komputer yang tidak berfungsi dengan baik dan berlakunya gangguan bekalan elektrik dan internet akan menjadi halangan kepada guru dan murid untuk mengakses bahan pembelajaran gamifikasi. Seterusnya, cabaran yang keempat, gamifikasi lebih berpusatkan kepada pembelajaran komunikasi satu hala yang memungkinkan pelajar tersebut hilang minat dan tumpuan kerana tiada kaedah untuk bertanyakan masalah yang dihadapi oleh mereka. Seterusnya, yang kelima, ketagihan gadget. Pembelajaran melalui gamifikasi lebih tertumpu kepada penggunaan gadget dan komputer. Sekiranya permainan yang digunakan tidak memberikan faedah, akan menyebabkan kepada implikasi yang buruk seperti masalah kesihatan dan juga kerosakan tingkah laku. Sebagai kesimpulan, pendekatan gamifikasi dalam pedagogi pendidikan dilihat sebagai satu usaha dalam membantu para guru untuk lebih berinovasi, kreatif dan lebih proaktif dalam merancang proses PDPC seiring dengan perkembangan pendidikan masa kini. Hal ini kerana gamifikasi berpotensi dalam menarik minat para pelajar, memupuk kemahiran berfikir serta meningkatkan tahap penglibatan murid secara langsung dalam proses PDPC. Sehubungan dengan itu, pendekatan gamifikasi dalam PDPC perlulah diperluaskan lagi penggunaannya dalam bidang pendidikan bagi melahirkan pelajar yang kreatif, kritis, inovatif dan kolaboratif yang mampu berdaya saing di peringkat global. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.